korban itu sendiri pun maksudnya datangnya daripada perkataan dekat. Karib apa semua, mendekatkan, dekat bukan dengan menjauh. Allah. Kalau jauh daripada Allah tu terkorban dan Benang lautan api lah, lautan neraka lah jawab. Na'udzubillah. Risau saya seram sebenarnya dengar Ustaz sebut tentang lautan api neraka yang sanggup direnang itu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Dan Hadiza sendiri pun ada lagi soalan tu. Bukan saya seorang je malam ni Ustaz. Biasanya saya seorang je tukang tanya soalan. Malam ni Hadiza sendiri pun banyak soalan ditanya Ustaz. Macam muka nakir pula Kiri kanan Ustaz. Kiri kanan marobuka. Boleh turn saya tanya? Ya, silakan. Okay. Kalau kita tahu kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS diarahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Mungkin ada lagi pengorbanan-pengorbanan lain yang Nabi Ibrahim lakukan yang boleh kita contohi Ustaz? Wah, Nabi Ibrahim AS ini seorang manusia figur yang begitu hebat. Pengorbanan dia bukan kes dia diarahkan menyembelih anaknya sendiri. Pertama, Nabi Ibrahim dalam surah Anbiya ayat 69, Allah rakamkan peristiwa dia dicampakkan ke dalam api. Dia tak takut, dia tak tarik balik kenyataan. Dia tetap kena tindakan yang dia buat itu, dia kata tetap betul. Dan dalam hadis Bukhari sebut, ketika dia dicampakkan, dia hanya sebut hasbiallah wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik penolong aku. Dia memang berani berkorban. Yang kedua, Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Allah Ta'ala sebut wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat dan dia melaksanakan benda itu. Never say no. 10 perkara ini kata Ibn Jauzi kebersihan, 5 pada muka, 5 pada badan. Nabi Ibrahim diarahkan trimisai, diarahkan berkomor, sedut air dalam hidung, gosok gigi, sikat rambut. Bagi kita senyum je lah kalau diarah begitu. Tapi zaman Nabi Ibrahim nak sikat pakai apa? Nak gunting pakai apa? Tapi never say no. Dia diarahkan oleh Allah jaga 5 kebersihan pada badan. Dia diminta memotong kuku, dia minta membuang bulu pada kemaluan, dia diminta untuk melakukan khatan, diminta untuk cabut bulu ketiak dan mencuci tandas. Bayang nak khatan pakai apa zaman dia. Itu dalam riwayat sebut pakai kapak. Bayangkanlah begitu. Dia never say no pengorbanan Nabi Ibrahim. Semua dia buat. Semua dia buat. Ya, Ustaz. Begitu juga Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim untuk suruh orang buat haji. Dalam surah Al-Hajj ayat 27. Dia tidaklah kata, saya ni mana ada Facebook, tak ada WhatsApp, macam mana saya nak ajak semua orang datang? Macam mana saya nak iklankan radio, TV? Walaupun dia duduk di Mekah, tapi dia tetap buat wa'adzin linnasi bil haji ya'tuka rijalan sampai habis ayat. Nabi Ibrahim dia punya taat pada Allah, dia tidak pernah berkata tidak kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena belajar. Pengorbanan Nabi Ibrahim atas beliau anak. Never say no. Cuba buat juga. Buat juga walaupun arahan tu dapat dalam mimpi, bukan Jibril datang ke tak ada. Allah, never say no. Itulah kita, terima kasih Ustaz, dan kita ada seorang tetamu yang cukup istimewa, tapi Masya bukan Allah. tak ada kat sini ni kan. Ada di tempat yang lebih mulia dari kita. Allah. Dari Mekah Al-Mukarramah. Kita bersama dengan sahibus samaha Al-Fadil Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa tijaratan lan tabur. Terima kasih. Amin semuanya. Allah Datuk. Apa khabar di sana semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk, boleh mungkin sebenarnya mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman tahun ini yang berbeza sedikit dengan tahun lalu, dan juga mungkin sedikit nasihat untuk kami yang berada di Malaysia sekarang ini. Ya. Saya simpulkan seperti berikut. Setiap kali kita buat haji, kita akan dapat perkara yang baru, pengalaman yang baru, begitu juga ilmu yang baru, sikap dan sifat yang baru. Biasa hidup. Liyashhadu manafi'a lahum. Jadi kita cuba ambillah manfaat yang begitu banyak sekali. Menariknya kalimah manfaat itu digunakan dalam bentuk nakirah dan juga jamak yang memberi makna teramat banyak manfaat. Ya Datuk. Ya. Adapun yang kedua berkenaan dengan Malaysia, saya merasakan bahawa kita perlu mengambil semangat pengorbanan
yang ditonjolkan oleh Nabi Allah Ibrahim seperti yang dinyatakan oleh Datuk Badli Shah tadi. Dan juga kita perlu untuk mentahkikkan sifat pengorbanan dan juga mencari insaniyatul insan, kemanusiaan yang terwujud dalam manusia. Di saat manusia telah dikotori dengan Insaniyatul iaitu insan. sifat-sifat kebinatangan. Allah. Justru marilah sama-sama kita Ya. mentahkik sifat-sifat yang baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ya, terima Semoga kita mendapat pengorbanan yang diterima oleh Allah. Amin, amin. Terima kasih banyak-banyak pada Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri.